munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Kalau belah bintang ni yang dimaksudkan, dia dah keluar bila zaman saya ketika di Hadramaut dulu. Saya di Batu Pahat sudah 6 tahun, saya di Hadramaut 5 tahun. Jadi lebih kurang dah lebih 6 tahun dah. Dah lebih 6 tahun, 7-8 tahun lalu sudah keluar dah bintang ini ya. Syukur pada Allah Ta'ala. Sambung kita kitab kita sampai muka surat 14. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Iaitu apa? Tanda dia akan bermain. Tanda-tanda akan muncul Mahdi. Tanda-tanda akan muncul Mahdi. Kita kena faham tuan-tuan sekalian, ini semua tanda-tanda untuk peringatan bagi orang yang beringat. Namun tanda-tanda ini juga kadang-kadang menjadi kelalaian bagi orang yang lalai, makin bertambah lalai. Sepertinya tanda-tanda ini kalau keluar, tidaklah bermakna dia tanda keluar saja, besok dikeluar saja, lusa Mahdi keluar. Kadang makan tahun, kadang makan puluh tahun baru keluar. Dan sampai orang nampak tandanya, baru ketika nampak tanda, wah geger lah, semua kecoh sana sini. Wah ada tanda ini, sesuai dengan hadis Nabi. Orang pun takut. Lepas sudah kembali, biasa, yang lalai-lalai, yang leka-leka. Di antaranya wabak kita ni. Wabak ni kita, wabak-wabak besar ni ialah tanda-tanda kiamat. Kemudian orang semua sudah panik, takut, wah ini sudah tanda kiamat dekat. Kemudian dah reda dah, angka masih tinggi lagi, masih beribu-ribu lagi pun. Tapi orang sudah macam nak normal balik semula. Dah tidak begitu hirau, dah tak begitu takut lagi. Itu tanda-tanda akan keluar. Tanda-tanda kiamat lagi keluar bersertanya dengan apa? Berserta dengan tanda-tanda kiamat ialah orang lalai terhadap kiamat. Itu tanda-tanda besar kiamat juga. Itu tanda-tanda kiamat. Makin dia dekat, makin orang tak ingat itu nak kiamat. Dan itu lagi tanda-tanda Dajjal nak keluar. Orang makin tak rasa itu adalah satu-satu daripada apa agenda-agenda kedajalan, orang tak rasa. Kalau orang sebut aja, orang bilang jangan relate ini, jangan hubung kaitkan ini, tak ada hubung kait, ini cerita lain, ini cerita lain. Allah. Padahal itulah dia juga semua di bawah tadbir Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Tanda-tanda Imam Mahdi akan dibaiat. Itu tanda-tanda akan munculnya Mahdi, lebih tepat lagi, ya. Sebelum Imam Mahdi datang, pemimpin umat Islam ada beberapa tanda yang akan muncul lebih dahulu. Pemimpin umat Islam ni siapa ya? Datang memimpin umat Islam, ada beberapa tanda yang akan muncul terlebih dahulu ya. Apa dia? Yang pertama, munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Kalau belah bintang ni yang dimaksudkan, dia dah keluar bila zaman saya ketika di Hadramaut dulu. Saya di Batu Pahat sudah 6 tahun, saya di Hadramaut 5 tahun. Jadi lebih kurang dah lebih 6 tahun dah. Dah lebih 6 tahun, 7-8 tahun lalu sudah keluar dah bintang ini ya. Di somewhere di Rusia ke di mana? Keluar bintang. Kita tengok bintang itu, kita tengok hadis Nabi mengenai bintang ni, bintangnya panjang, dia keluarnya horizontal gini. Dari atas kemudian dia turun, kemudian bintangnya horizontal, ekornya panjang dan bunyinya gemuruh. Kecoh orang-orang semua. Bunyi apa ni? Boleh kedengaran di banyak tempat di sana. Allah, kita tengok bintang itu turun dan kita tengok apa gaya dia dan pesen dia tu sama dengan apa yang Nabi sebutkan tentang bintang yang akan turun itu. Ya, kita tengok sudah ada. Tapi bila Mahdi keluar? Dah keluar ke? Sekarang dah berapa tahun? Dah dekat 10 tahun. Belum lagi apa? Lagi keluar. Tanda-tanda. Sebab dunia ini sama sekali dah berapa juta tahun ya. Maka 1000 tahun tu kecil dalam umur dunia. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dah 1400 tahun. Itu kira kecil tu, dia kira dah hujung tu, hujung. Kenapa umur dunia ni sudah juta tahun. Apalah 10 tahun, apalah 15 tahun. Ya, berbanding dengan usia dunia yang sudah berjuta-juta itu ya. Kemudian gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan dan gerhana matahari pada pertengahan bulan Ramadan, di mana peristiwa yang seumpama ini belum pernah berlaku sepanjang sejarah dunia. Ini pun sudah berlaku. Ini pun berlaku. Kalau dah inilah tandanya, kalau inilah yang tandanya, iaitu berlakunya pada bulan Ramadan sebelum saya pindah ke Hadramaut. Iaitu bila? 12 tahun yang lalu lah, hampir 12 tahun yang lalu. Ramadan sebelum saya pindah ke Hadramaut, berlaku. Gerhana, sembahyang gerhana 2 kali saya khutbah di Masjid Sultan. Awal Ramadan dan tengah Ramadan. Allah, awal Ramadan, tengah Ramadan, berlaku gerhana. Kita bilang tak pernah gini, berlaku gerhana 2 kali dalam bulan Ramadan, tengah satu, awal satu. Tengah satu, awal satu.
pun sudah berlaku. Kalau itulah tandanya, tak tahu kalau ada gerhana lain lagi akan keluar. Tetapi yang kita nampak begitu sudah ada. Yang bintang tu tadi tak tahulah kalau ada bintang lain lagi akan keluar. Kalau ada bintang lain yang akan keluar, maknanya yang kita nampak tu bukanlah tanda bintangnya, ya. Kemudian di musim haji pada tahun itu akan berlaku huru-hara sehingga sampai terjadi bunuh-membunuh di kawasan Mina dan darah pun akan mengalir di sekitar Jamrah Al-Aqabah. Allah, akan berlakulah apa tak tahu macam mana. Tak tunjuk perasaan ke entah apakah bagaimanakah akan berlaku pertumpahan darah di kawasan Mina musim haji. Nanti musim haji bulan Muharramnya nanti dah settlenya seluruh, belum settlenya makin nak kemuncaknya lagi keluar Imam Mahdi settle. Ya. Dan ini berlaku di Mina, bukan hanya di Mina saja, bahkan kekecohan ini sudah ada seluruh dunia, kemuncaknya sampai ke Mina. Ingat ya, kalau segala fitnah dah datang ke tempat-tempat baik tu, itu bukan mulanya, itu sudah hampir kepada kemuncaknya. Sehingga kan Alwi bin Syihab mengatakan, kalau segala ujian, kalau segala fitnah, kalau segala balak ke segala wabak dah sampai ke Kota Tarim, tak lama dah nak habis lah. Tak lama dah nak habis. Kerana apa? Dah nak sampai pada kemuncaknya. Ya. Jadi kalau sampai Kota Mina, bermakna di England dah lebih lagi. Bermakna di tanah Melayu dah lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Jangan kita ingatkan hanya di Kota Mina saja, ya. Kalau sampai di Kota Mina sudah begitu, musim haji pulanya, ini kan pula di tempat lain sudah lebih huru-hara lagi. Ya. Orang punya kezaliman sudah sampai ke Kota Mina. Sudah sampai ke Kota Mina sampai situ, ya. Dan kezalimannya sudah sampai di seluruh pelosok dunia Islam khususnya, sampaikan pada ketika itu dunia Islam dah tak ada pemimpin lagi, ya. Kita bayangkan, ya, zaman Imam Mahdi kalau keluar, ya, wajib pada kita ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu nanti orang-orang yang non ahli sunnah wal jamaah, mereka reject Mahdi. Mereka ada fahaman lain tentang Mahdi dan mereka ada sifat lain pada Mahdi. Maka Imam Mahdi kita tu pada mereka bilang, bukan, ini bukan Mahdi. Takkanlah Mahdi buat maulid, ni bid'ah. Takkanlah Mahdi begini, dia selain caranya, ya. Syiah semua pada konsep Mahdi lain. Wahabi lagi, pada dia nak ikut boleh, tak nak ikut tak boleh. Tak nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh. Kalau ikut boleh, tak ikut boleh, itu Mahdi tu seperti kau tak ikut dia macam kau tak ikut Sayyidina Abu Bakar, tau. Kau tak ikut dia macam kau tak ikut Sayyidina Umar, tau. Sama, dia wakilnya Rasulullah. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang ampunya dunia ini. Kau tak ikut sama dia bermakna kau ingkar pada jamaah. Ya. Jadi apabila keluarnya Imam Mahdi, wajib segala pemerintahan serahkan kepada dia. Kau masih tetap rajanya, kau masih tetap menterinya, tapi di bawah naungan dia semuanya. Seperti zaman Rasulullah. Kabilah itu, kabilah ini masuk Islam. Raja sana, raja sini masuk Islam. Tapi siapa jadi pemimpin kaum itu semua? Siapa jadi pemimpin kabilah itu? Masih penghulu dia sendiri. Masih munsib dia sendiri. Tapi semua di bawah naungan tentera Islam. Di bawah naungan pentadbiran Rasulullah. Begitu, ya. Semuanya. Mereka sendiri takbir. Tapi wajib serahkan semuanya kepada Rasulullah. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar. Bukan bermakna Sayyidina Umar gugurkan semua pemerintahnya. Tidak. Yang takbir, kau ketua kaum ini, kau ketua kaum ini. Tapi dengan agama Islam, dengan cara Islam, dengan pentadbiran Islam. Begitulah Imam Mahdi wajib serahkan kepada dia. Agak-agak kita sekarang lah tuan-tuan sekalian, ya. Agak-agak ini kita nak tengok sampai tumpahan darah ni macam mana punya cara. Agak-agak lah kalau Imam Mahdi muncul sekarang ini. Agak pemerintahan Islam seluruh dunia serahkan kepada Imam Mahdi tak? Wah, Presiden Indonesia. Wah, Pak Imam Mahdi sudah keluar, Pak. Ambil ini kabinet kami. Wah, senang kami sudah enggak payah kecoh-kecoh lagi, ya. Sudah tidak payah Habib Rizik mau memberontak lagi ke apa umpamanya lah, ya. Sudah ada Imam Mahdi, Habib Rizik pun happy, mereka pun happy umpamanya lah, ya. Wah, nanti Sultan Saudi pun, wah, sekarang anak sudah banyak pening ini, Saudi sudah macam-macam, Imam Mahdi ambil anak punya ini Mekah Madinah kasih tadbir. Agak-agak mereka kasih tak? Raja Kuwait, Raja apa semua tu, agak-agak mereka serahkan tak pada Sayyidina Imam Mahdi? Agak-agak mereka serah tak? Brunei semualah, masuklah negeri kita sini. Agak orang serahkan pada Imam Mahdi tak agak-agaknya? Very unlikely, ya. Kena halau ada. Paling banyak lah kalau dia baik Imam Mahdi nak takbir dia, masuk pilihan raya. Masuk pilihan raya. Tapi macam mana? Mahdi rampas ke? Mahdi tak rampas. Di tengah perang, tengah kecoh, dia datang, jadi tenang.
Bukan dia datang jadi perang jadi kecoh. Itu bukan Mahdi. Nak tahu Mahdi kalau dia datang jadi tengah perang jadi kecoh jadi tenang. Itu namanya Mahdi punya datang. Bukan kalau dia datang tengah tenang jadi kecoh jadi perang, itu bukan. Bukan tandanya bukan Mahdi ya. Baik. Habis kemudian macam mana Mahdi? Kita tunggulah, kita tunggu nanti dah settle semua kita ambil. Betul? No time to wait. Dia keluar tu bermakna dah sampai ujung lah tu. Macam mana ya? Macam mana tadbirnya? Tak boleh tidaklah kita perhatikan gini, bermakna sebelum keluarnya Imam Mahdi, dunia Islam dia punya kecoh, dia punya itu, sampai orang berani buat kecoh di Kota Mina. Kerana apa? Dunia Islam sudah tidak ada pemimpin lagi. Dunia Islam sudah tidak ada pemimpin lagi. Umat Islam tu semua, apa, rakyatnya semua bertempiaran, semuanya hilang apa tempat naungan, semuanya tu. Semuanya dibuli oleh orang jahat. Sana dibuli, sini dibuli, sini dibuli, sana dibuli. Maka orang bertindak berleluasa. Orang tidak ganas dan berleluasa, tidak ada pemerintahan yang boleh kontrol lagi. Dan tidak ada pemerintahan Islam. Kalau ada sekalipun yang zahirnya hakikatnya Islam tidak pun, wallahualam. Masih sebut apa kami Islam, tapi gayanya, caranya, hukumnya, tadbirnya, semuanya jauh daripada syariat Islam. Jauh daripada akhlak Islam tu memang dah tentu banyak kita lihat. Jauh daripada hukum Islam sekalipun. Yang ada jauh pada akidah Islam sekalipun. Maka zaman Imam Mahdi keluar nanti, mereka semua tidak ada pemimpin Islam. Mana pemimpin Islamnya pergi ya? Mana? Sebelum itu, semua pemimpin Islamnya yang dulu strong dan kuat, semuanya saling jatuh-menjatuh antara satu sama lain. Aku jatuhkan kau, aku jatuhkan kau, aku jatuhkan kau, aku jatuhkan. Dia jatuhkan dia, dia jatuhkan dia. Asyik jatuh saja. Lepas satu jatuh, satu naik, satu jatuh, satu naik, satu jatuh semua tu. Nanti yang naik sekali, yang last naik, yang lemah. Kenapa? Hadapkan sokong, sokong bawa rebah. Yang naikkan dia itu adalah sebetulnya yang akan menjatuhkan dia. Kenapa yang dia jatuhkan tu sepatutnya adalah yang menaikkan dia. Sama-sama, yang dijatuhkan tu adalah grup dia sendiri, orang dia sendiri, kaum dia sendiri. Dia jatuhkan. Nanti ada yang support dia. Yang naikkan dia itu adalah yang akan menjatuhkan dia. Bagus kau jatuh, kau jatuh, kau jatuh, kau jatuh. Aku naik sekarang. Kau naik sendirian. Kau naik dengan apa? Dengan ancaman. Apabila dia naik saja ini, dah yang lemah yang naik. Yang lemah. Senang aja mereka kutiskan dia. Allah. Begitu habis saja mereka. Maka yang Mahdi handle yang siapa? Yang non-Muslim. Yang Mahdi handle yang merampas kuasa. Yang Mahdi handle ialah yang menggolengkan pemerintahan-pemerintahan Islam. Maka layak tak ditindak oleh Imam Mahdi? Layak. Jadi Mahdi kalau perang lah, takdirlah Mahdi perang di Indonesia, takdirlah Mahdi perang di Brunei. Bukan perang dengan pemerintahan Islam. Perang dengan kufar yang dah pegang negeri Islam. Untuk membebaskan balik semula umat Islam. Jadi kita kena faham ya. Dan dia punya kecoh tu berlaku sampai mana? Spread sampai ke Tanah Suci, sampai ke Kota Mina. Sampai ke Kota Mina ya. Hadramut pun semua kena habis belaka ya. Semua habis kena belaka orang-orang jahat. Kita tengok ni, pihak orang-orang jahat, orang zalim sudah masuk Hadramut. Mereka sudah bom di Sayun, mereka sudah culik satu Habib itu Tahir bin Husin Al-Attar, semua tu kira guru kita, sahabat kita tu sama-sama duduk makan sama, apa kalau kuliah duduk sama apa semua, sekampung dengan kita, semua sama-sama di Darul Mustafa semua tu. Kenal sangat kita dengan dia, dia pun kenal sangat dengan kita semua. Dah diculik semua tu, kita tengok fitnah dah sampai Hadramut tu, maknanya dah nak sampai ke Muncak lah. Kalau fitnah sudah masuk Hadramut, sudah ke Muncak, tak lama nanti sampai ke Mekah dan Madinah sekalipun ya. Akan masuk ke Mekah dan Madinah sekalipun. Jadi itulah Mahdi datang ketika tu kecoh gitu. Nanti bulan Muharramnya berlakulah peristiwa baiatnya Imam Al-Mahdi ya. Kemudian muncul tapak tangan dari langit yang terhulur dari langit sehingga dapat disaksikan oleh kebanyakan tempat bersama dengan suara seruan dari langit. Sungguhnya pemimpin kamu ialah Imam Al-Mahdi. Dalam satu riwayat lain disebutkan seruan itu ialah sungguhnya wali-wali Allah itu ialah pengikut Imam Al-Mahdi. Seruan itu. Seruan dari langit. Macam mana ya nampak tangan daripada langit. Dapat seruan daripada langit dan ada seruan. Memang mungkin jadi kita nampak kat tangan langit tu ada awan berkepul bentuk tangan ke, wallahualam, atau betul-betul nampak ada tangan dari atas itu semua tu, malaikat hulurkan tangan menunjukkan pembaiatan Mahdi. Ataupun kalau bagi kita sekarang kita boleh sangkakan apa tu? Dari langit tu dari apa? Dari satellite. Kita boleh tengok dari internet kita. Kita boleh tengok Mahdi dibaiat. Dari langit tu maknanya dari langit. Dari langit. Dari kita nampak orang baiat Mahdi, tangan dia.
Sama dari langit tu, kalau Nabi sebut dari langit, sahabat faham lain, kita faham lain. Dari langit could be betul-betul physically dari langit kita akan nampak. Sebab kita bilang Allah Ta'ala tak kurang komunikasi. Kalau tak ada zaman komunikasi, tak ada lagi sekalipun Allah tak kurang komunikasi. Yang Allah Ta'ala izinkan manusia komunikasi ni sikit saja, sikit ini gelombang sound wave lah, gelombang apa sampai orang boleh buat handphone, boleh WhatsApp semua. Di sisi Allah Ta'ala macam-macam gelombang lagi. Macam-macam medium lagi yang Allah Ta'ala boleh gunakan untuk komunikasi kepada hamba-hambanya dan antara hamba-hambanya dengan hamba-hambanya yang lain semua itu. Allah Ta'ala tak kurang komunikasi sistem. Itu dari Allah Ta'ala. Komunikasi sistem yang kita ada pun semua itu adalah Allah yang punya juga. Allah yang punya juga. Baik. Sama ada dari langit ini betul-betul physically dari langit kita akan nampak tangan terhulur, semua banyak negeri-negeri akan nampak. Ataupun kalau kita itu ini maknanya apa? Tidak semua akan dapat menghadap Mahdi. Dan baiatlah Mahdi di negeri-negeri kamu masing-masing. Baiatlah Mahdi itu semua ikrar. Kalau kita di sini kita nak tahu macam mana, baik itu nanti sebelum itu ada timbullah satu kaum ya, satu imam bagi setiap kaum. Ada satu pemimpinnya. Yang wakil kaum itu yang baiat Mahdi di Makkah ada, dan wakil yang untuk menerimakan dan spread di sini pun nanti akan ada. Akan mengatakan, ya Imam Mahdi dah keluar, kami dah dapat message daripada yang di sana. Umpamanya ya. Begitu. Akan muncullah satu orang imamnya semua. Nanti semua kita bilang, kita baiat dia di sini. Kita standby. Ada nanti orang kufar dengan dah tahu gitu, dia makin jaga umat Islam yang di sini, makin dicegahnya, makin disekatnya, makin begitu. Sebab dia tahu pembelanya sudah ada. Kita jaga sekejap. Kemudian mereka kena itu isytiharnya perangan salah satu dunia kalau begitu terhadap umat Islam ya. Kita jaga baik-baik. Kita jangan bimbang. Imam kita sudah ada. Imam kita sudah ada semua. Imam Mahdi dah baiat. Sama-sama kita sini kita baiat kepada Imam Al-Mahdi. Kita baiat kepada Mahdi sebagaimana mereka baiat kepada Sayyidina Abu Bakar di kota Tarim Hadramaut, yang baiat pada Sayyidina Abu Bakar di luar Madinah pertama ialah di mana? Di Tarim. Di Tarim, di Hadramaut. Begitu ya. Maka kita semua nanti akan baiat Mahdi, sama ada di Batu Pahat ke, sama ada di Melaka ke, nanti adalah perwakilan-perwakilannya ya, perwakilan-perwakilannya ya. Dan sebelum muncul itu nanti setiap kaum dah disiapkan Allah Ta'ala. Nanti kita akan baca di yang sebelah. Datang ulama-ulama wakil daripada satu dunia, 7 orang wakil daripada 313 orang. Daripada setiap satu kaum ada dia punya satu bangsanya ada. Mungkin ada orang Melayu kita ada. Siapa yang akan naik, Wallahualam, yang akan menghadap Imam Mahdi di Mekah nanti. Nanti dia akan balik ke tanah Melayu, dia akan tadbir pula tanah Melayu, wakilnya Imam Mahdi. Dan yang akan menjadi wakil-wakilnya yang di sini pun akan ada, akan dapat komunikasi. Betul, apa ustaz kita, tuan guru kita, apa tok syekh kita, tok imam kita sudah pergi ke Mekah dan dia sudah baiat. Aku dapat kontak, dia sudah mengatakan begitu. Nanti ada wakilnya di sini. Jangan bimbang, Allah Ta'ala dah atur semua. Siapa orangnya? Wallahu alam. Bila waktunya, wallahu alam. Pokoknya semua tu tak dibiarkan bertempiaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu ya. Sekarang tengah dalam proses itu ya. Kita kena faham dia, konsep dia bukan satu saja. Kau kena faham menyeluruh ya. Kena penjelasan menyeluruh. Lepas itu takdirnya Allah Ta'ala sekarang tuan-tuan guru kita yang besar-besar meninggal dunia. Betul tak dalam zaman PKP orang yang besar-besar, ulama-ulama kita meninggal dunia, Mufti Hadramaut meninggal dunia, Mufti Perak, tuan guru Ustaz Harusani meninggal dunia, Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia, Kiai Harun Din meninggal dunia. Itu semua tu orang besar-besar dalam ulama kita ya. Meninggal dunia. Tuan-tuan guru pondok banyak meninggal dunia. Di Banjar pun ada, di Jawa pun ada, di tanah Melayu kita pun ada. Kenapa ini semua berlaku? Sebab kita kalau ini satu hikmah daripada Allah Ta'ala. Sedih memang kita sedih, duka cita memang kita duka cita. Ada hikmah besar. Salah satunya ialah ilmu nak diangkat. Maka beruntunglah orang yang dah timba ilmu sebelum diangkat. Satu tandanya ialah lagi Allah Ta'ala hendak menyatukan kita dengan cara ini. Dengan kita masih ada tuan-tuan guru kita di bawah kita, di bawah mereka, di pondok mereka, di pesantren mereka, di madrasah mereka. Dengan keberadaan mereka, kita alhamdulillah, kita mantap, kita senang. Kita belajar dengan dia, ada kemusykilan kita tanya dengan dia, apa-apa dipandu dengan dia. Tak cukup dia saja, orang luar pun boleh datang. Yang Indonesia pun boleh datang beri nasihat kepada kita di sini. Kita pun boleh pergi ke Jawa. Kemudian yang di Hadramaut pun boleh datang. Orang pun dah boleh mudah pergi Hadramaut. Sekarang semuanya sekat dan susah. Macam kenapa itu? Kerana Allah Ta'ala nak menerbitkan satu imam di kalangan kamu. Yang mana Sayyidina Isa sebut imamukum minkum. Imam kamu di kalangan kamu. Apabila turun Nabi Isa, Imam Mahdi pelawar dia jadi imam, dia mengatakan imamukum minkum adalah imam kamu daripada kamu. Jadi bermakna setiap kaum ada imam dia ya.
Setiap kaum ada imamnya. Maka dengan kematiannya tuan-tuan guru kita semua, maka anak-anak murid ini semua bertempiaran. Tidak ada di bawah satu kepimpinan. Anak-anak muridnya banyak, dari sini berapa ratus orang, dari sini berapa ratus orang. Nanti mereka akan bertempiaran dan akan cari siapa yang kita boleh rujuk, siapa yang kita boleh minta advice, siapa yang kita boleh approach, minta nasihat, minta pandangan yang rasanya sejahtera pandangannya. Nanti mereka digerakkan oleh Allah Ta'ala, yang jujur-jujur, yang ikhlas-ikhlas, akan jumpa orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti mereka akan jumpa yang ikhlas-ikhlas, akan jadi seperti anak ayam kehilangan ibu semuanya kan, bertempiaran. Nanti kumpul satu grup, kata di sana di Parit sekian ada orang alim tau, kata di negeri Pahang ada orang alim tau, kata di mana. Nanti orang kan semua berdatangan ke sana, akan jumpa mereka, minta nasihat mereka, minta pandangan mereka semua tu. Itu dilantik oleh Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh minta daripada yang luar. Nak pergi Hadramaut pun susah, nak daripada Indonesia pun susah. Maka dari tempatan akan timbul. Dan mau tak mau yang dari tempatan, mesti ada satu orang yang sanggup pegang ini, menjadi juru nasihat, menjadi juru beri pandangan kepada masyarakat. Nanti apabila sudah tiba waktunya, semua orang dapat ilham. Mari kita jumpa sama Tuan Guru Fulan. Semua dapat ilham. Semua pergi. Serentak, aku pun mimpi juga Allah, aku pun tergerak juga Allah semuanya. Ramai-ramai sepakat. Takdirnya kalau betul dia akan mimpin. Kalau bukan dia, nanti dia akan bilang, aku pulaknya korang datang sama pada aku. Aku pulaknya dapat isyarat, bukan akulah, Tuan Guru Fulan. Mungkin. Kadang mastur atas mastur. Wallahu alam. Tapi semua dari takdir oleh Allah Ta'ala. Kita jangan bimbang. Allah yang punya takdir. Allah Tuhan. Allah ada. Allah wujud. Allah perkasa. Allah hebat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi itulah kita tengok nanti sistem takdiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau keluarnya Mahdi nanti, umat Islam dah tak ada pemimpin lagi dalam dunia Islam. Kalau ada pun, entah Islam entah tidak pun, wallahu alam. Kerana apa? Masih sebut saja, tetapi dia punya tindakan macam-macam mana kau nak bilang dia macam Islam. Kalau dia tak tegakkan syariat Islam, macam mana kau nak bilang dia masih Islam. Kalau dia sanggup nak menganiaya dan nak menyusahkan hidup orang Islam. Allah, yang senama orang Islam, Nabi mengatakan yang nama Muslim ialah selamat Muslim lain daripada bencana lisannya dan bencana tangannya. Itu tak apa tindakannya. Ya, begitu. Jadi yang Mahdi handle ialah yang kita katakan so-called sama ada memang betul non-Muslim ataupun sudah macam-macam, masih macam Muslim ajalah. Tapi hakikatnya sudah tak berani nak bilang dia Muslim lagi. Begitu ya. Itu zaman Mahdi. Nanti ada orang yang tahu. Nanti hatta tangan tu pun kau tak tahu tangan siapa tu, tangan macam mana yang nampak. Sama ada real tangan ataupun maksudkan apa tangan itu adalah perikatan, dan sama ada pandang langit betul-betul kita nampak dari langit, ataupun kita nampak dari langit apa yang kita nampak ialah apa? Dari satelit pancarkan. Kan dari langit juga kan. Could be, semua tu could be ya. Sebab bersesuaian dengan zaman kita sekarang. Zaman almarhum guru saya Habib Abdillah Jufri bilang, nanti satu dunia akan segera tahu. Begitu dia keluar satu dunia dah tahu. Dia bilang dulu kita terfikir macam mana agaknya ya, karamah agaknya, wali-wali dapat tahu agaknya. Pakai ilmu kebatinan lah. Dia bilang. Tapi dia bilang tu cakap dia tu tahun-tahun 80-an. Sekarang dah tak ada masalah. Sekarang dah ada live telecast. Muhammad Ali boxing dekat Amerika pagi itu pagi, itu jam juga kita dapat live dia punya boxing dia. Dia bilang ada contohkan begitu. Sekarang semua ada televisyen, ada pancarkan apa siaran langsung terus menerus kan. Ada ya. Itu zaman dia ada live telecast. Kita sekarang ada internet lagi. Rumah kita sendiri boleh buat siaran ini. Ini kita ada siaran sendiri di sini. Masa ini jadi macam studio kita setiap pagi. Subhanallah. Jadi apa tentang siaran itu rupanya makin akhir zaman makin meluas lagi, Itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya pentadbiran ya. Itulah zaman Mahdi nanti ya. Kita akan lihat nanti semua tu. Nanti kita apabila perkara dan berlaku kita ini yang maksudnya. Ini maksud Allah Ta'ala rupanya. Ini rupanya perkaranya yang dimaksudkan bahawasanya Mahdi muncul dan akan dibayat dengan segera oleh umat macam mana rupanya, begini rupa caranya. Begini rupa caranya. Jadi segera satu dunia semua boleh dapat tahu, segera satu dunia boleh mengenali bahawasanya ini adalah Imam Mahdi. Bagaimana caranya? Allah ada caranya. Allah ada caranya. Kau jangan bimbang, Allah dah atur semuanya. Sekarang kita hanya jadi orang yang kuatkan iman saja. Jadi apabila Mahdi keluar untuk orang beriman tak? Yang beriman akan dapat tahu, yang tak beriman akan nafikan, atau dia tak tahu ataupun dia akan nafikan. Ya. Tapi nanti ada golongan tau. Perang dah berlaku, Mahdi dah keluar, Nabi Isa dah turun, kafir dah tak ada, dia dalam sembunyian.
di dalam sembunyian, kan Nabi bilang duduk di syem-syem, duduk sembunyian, bela kambing. Jadi kawasannya zikir kepada Allah dan busy jaga kambing kau, itu aja kerja kau. Dan dapat susu, dapat minuman susu, begitu. Nanti ada orang yang tak tahu, Allah Ta'ala peliharakan dia, Allah Ta'ala sembunyikan dia. Nanti dah selesai semua, nanti baru dia pergi pekan, dia tengok dah tak ada kafir, dah tak ada itu, dah tak ada ini semua. Semua dah Muslim belaka, orang dah tinggal sikit saja. Tapi semua dah aman semua. Nanti dia tengok, dah berlaku dah. Mahdi dah ada pun. Dajjal dah keluar pun, dah mati pun. Iya, perang dunia dah berlaku pun. Iya, dia punya iya, dia punya iya, dia punya iya. Dia tak tahu, suddenly dia keluar dah selamat semua. Pun ada juga. Dan apabila Nabi Isa keluar, Nabi Isa dah selesai semua, dah habis orang jahat yang jadi syahid banyak, berbondong-bondong akan jadi syuhada. Asal kau ada iman aja sudahlah. Asal kau ada iman saja syuhada lah ya. Nanti apa? Zaman Nabi Isa nanti dibacakan senarai. Allah ucap terima kasih kepada fulan, baca namanya tau. Yang berjuang, yang perang, yang dah kodong, yang sudah apa kebuluran, semua akan keluar balik, semua akan tampil dah terlama. Nanti Allah ucap terima kasih kepada fulan dan fulan kerana ketabahannya dalam ujian ini. Besar, ada senarainya, nama itu baru mukjizat nanti kita nampak depan mata kita ya. Semua. Dan ini semua perkara pasti akan berlaku. Perkara pasti akan berlaku ya. Pasti akan berlaku, Nabi Isa akan turun, pasti akan berlaku, Imam Mahdi akan keluar, pasti akan berlaku. Tapi ingat ya, jangan kita nak tunggu Mahdi aja kita terus, wah nanti Imam Mahdi keluar, nanti Imam Mahdi keluar. Sebelum keluarnya Imam Mahdi, besar punya huru-hara. Kau sempat jumpa Mahdi ke tidak? Kalau ikut jangka waktu lah ya, period of time, rasanya ramai di antara kita boleh jumpa. Sebab kita ni belum dah tua sangat. Kita belum tua sangat. Kalau takdir umur 70 kita mati pun sekarang lagi lebih kurang lagi 20 tahun lagi. Kan lama. Kalau lah. Dan yang muda-muda 30-40 tahun, rasanya pun masih boleh jumpa. Kalau ikut dalam sudut jangka waktu, rasanya ramai di antara kita sempat jumpa. Tapi dari sudut pandang huru-hara yang berlaku, rasanya sedikit yang survive untuk jumpa. Kenapa? Yang mati banyak. Yang mati banyak. Yang dapat jumpa Mahdi betul-betul, sedikit. Yang jumpa Nabi Isa lagi sedikit. Sebab sekali-sekali perangnya juta yang mati. Juta yang mati, dia punya landanya. Perangnya lain, gempanya lain, tsunaminya lain, tertelan buminya lain. Allah, bomnya lain, semuanya itu ya. Siapkan iman senantiasa. Apabila tiba bulan Muharram, setelah peristiwa berdarah di Mina itu, maka pada saat itu Imam Mahdi akan dibaiat, iaitu apa? Diikrar taat oleh semua umat Islam. Di mana? Stasiunnya di Masjidil Haram, Allah punya tempat, dan Masjidil Haram ya. Baik ya, nak sebut tentang Masjidil Haram ni pun perkara sensitif juga ya. Satu hari Kaabah akan runtuh kan. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang yang tak betul ni, mereka menghalang orang daripada ibadat rumah Allah dan mereka menjurus kepada merobohkannya. Dan sebetulnya Masjidil Haram dah roboh tau. Kalau ikut zahir masih nampak Masjidil Haramnya lah. Ikut pada hakikatnya yang Masjidil Haram hanya tinggal tapaknya saja. The building is difficult for us to say that it is Masjidil Haram. Bangunan yang lama daripada zaman Turki yang bikin yang kecil itu Masjidil Haram. Bangunan yang dibikin oleh pemerintahan yang sekarang ini, apatah lagi yang dah dirobohkan, dia bikin baru ni semua, susah kita nak katakan itu sebagai masjid. Syarat ibadat mesti apa? Segala ibadat. Syarat ibadat mesti apa? Islam. Syarat Islam dan iman ialah apa? Akidah yang betul. Dan kita tahu pentadbiran mereka macam mana akidahnya. Bagaimana mereka dengan Rasulullah, macam mana mereka mensifatkan Allah. Satu. Nombor dua, adalah akidahnya betul, Islamnya betul, ikhlas niatnya. Orang dulu bikin masjid ikhlas. Hatta orang zaman jahiliah ya, bikin Kaabah roboh, collect duit. Maka dulu Kaabah shape-nya bukan 4 persegi tau, 4 persegi tapi ada Hijrah Ismail tu sama-sama tinggi dalam bangunan. Tapi tak ada cukup modal bikin Hijrah Ismail tu kecil aja buat tanda saja. Tanda saja. Kerana tak nak gunakan kecuali wang yang betul-betul tulus dan ikhlas, perbelanjaan yang halal betul untuk Kaabah. Nombor satu, nak bikin mesti kena syaratnya Islam dan iman. Syarat Islam dan iman, akidahnya mesti kena betul. Tauhidnya kena betul. Kemudian lepas itu niatnya kena ikhlas. Ikhlaskan mereka bikin Kaabah, mereka kat Masjidil Haram tu. Belum siap apa-apa dan iklan satu dunia. Masjidil Haram kami akan ada ini, eskalator ini, ada skrin ini, ada automatic ini, atau tu.
Amboi. Ha. Allah. Dan niatnya tu untuk apa? Untuk biar orang ibadat kepada Allah Ta'ala ke untuk orang biar datang ramai biar income kau naik? Allah Ta'ala saja mengetahui. Ha? Kemudian wang yang dipakai itu untuk wang apa? Wang cukai semua tak boleh ya. Wang cukai semua tak boleh. Kita pergi haji semua kan bayar cukai. Jadi apa charge semua tu. Nah, dan layak ke patut cukainya untuk kita itu? Sedangkan orang Mekah patutnya free of charge kita duduk sana tau. Sunatnya tu ya, free of charge. Makruh mereka terima sewa daripada kita. Ini bukan hanya mereka terima sewa, paksa tak bayar sewa kau tak boleh masuk sini. Allah, wang cukai di bina Masjidil Haram. Banyak sangat duit dia ke? Ha? Duit minyak dia pun dah banyak dah habis. Yang boleh bikin sebesar-besar itu semua untuk apa daripada wang cukai haji itu sendiri. Sedangkan Imam Haddad bilang kalau nak bikin masjid, satu sen daripada wang orang pun kau tak boleh ada dalam bangunan itu. Macam mana kau nak bilang itu Masjidil Haram lagi sekarang? Kalau perlu tuan-tuan pergi sana, kalau nak sembahyang tu, sembahyang kat bahagian tengah-tengah yang dekat-dekat tu semua tu, masih tapak asli dia tu. Yang belakang-belakang ini tak tahu, wallahu alam, kita tak tahulah masih boleh disebut sebagai Masjidil Haram ataupun tidak. Secara hakikatnya, susah kita nak cakap. Susah kita nak cakap. Tidak clear, banyak yang tidak clearnya. Banyak yang tidak clear. Ya. Baik. Jadi Mahdi akan baiat ya di Masjidil Haram Center. Allah punya suka. Sekarang boleh tak kita kat Masjidil Haram kita nak berucap di situ? Jangan berucap dekat makam Ibrahim tu kau nak jenguk sikit saja kan, orang tengah tawaf kita nak jenguk tapak kaki Nabi Ibrahim tu, kita baru jenguk sikit Arab dah pukul dengan sejadah. Roh. Jalan haji, jalan. Amboi. Kalau lebih lambat sikit dia tolak dengan Arab. Tak payah dia tolak dengan Arab lah. Afrika pun bertolak kau. Pasal dia nak tawaf jalan ramai-ramai kau kata tolak. Sebab tu nak sembahyang pas itu kan orang jaga. Janganlah sembahyang belakang-belakang. Sembahyang kat situ pula. Maknanya susah. Jangan kata nak apa. Nak sembahyang situ pun susah. Apa lagi boleh naik atas mimbar? Apa boleh naik Hajar Ismail boleh? Polis dia bukan jaga lagi. Kau berhenti jangan kata nak naik. Kau berhenti aja dia kena halau. Tapi Mahdi dia cannot do anything. Ataupun memang dah tak ada polis. Memang dah tak ada pemerintahan. Ketika itu. Dah sistem dah haywire. Sistem dah haywire. Sama ada polis tak boleh bantah ataupun dah tak ada polis ketika itu. Dah tak ada siapa yang nak mengarahkan apa-apa lagi. Kerana apa? Sistem dah porak-peranda pada ketika itu. Kerajaan sudah mula jatuh. Wallahu alam. Kita pun tak tahu bagaimana nanti ya. Kita tak tahu bagaimana. Tapi pokoknya semua akan berlaku. Cuma kita tengok yang kita boleh congak-congak sekarang, itulah nampaknya. Itulah nampaknya ya. Baik. Pada mulanya telah datang ke negeri Mekah 7 orang ulama yang datang dari 7 penjuru dunia yang berbeza-beza. Dengan tanpa ada sedikit pun perjanjian. Semua digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dan semua pergi sana untuk apa? Cari Mahdi. Dan pergi sana, yang ada pergi sana tergerak untuk pasal pergi haji. Yang ada mana pergi umrah. Tetapi yang nama ulama ini memang dah daripada sekarang ini mereka dah mula berdatangan ke sana. Tidak ada niatnya kerana apa? Tunggu kedatangan Mahdi. Balik pergi lagi. Yang ada balik terus stay dekat sana. Susah payah pun tak apa kerana nak tunggu Mahdi. Kenapa dia ada tugasan? Dia ada tugasan ni. Tak ada kerja ke? Itulah kerja dia. Tunggu Mahdi. Itulah kerja dia tunggu Mahdi. Perwakilan ya. Perwakilan daripada 7 kaum besar Islam. Wallah alam siapa. Afrika, India ke, Melayu ke. Wallah alam. Tapi pokoknya ada 7. Dan mereka ini mewakili daripada 313. Jadi yang mengatakan terus baiat tu 313 wali ataupun 7 wali besar ada bersamanya 313 orang bawahnya lagi akan baiat pada Imam Al-Mahdi. Mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama iaitu mencari Imam Al-Mahdi untuk membaiatnya. Dan mereka masing-masing sebenarnya telah dibaiat oleh 313 orang yang setia dengannya ya. Jadi yang ada pula mengatakan yang akan baiat dengan Mahdi 313. Yang ada pula mengatakan mereka itu adalah 7 orang dan 7 itu dibaiat oleh 313 yang lain. Kamu jadi wakil kami. 313 dah baiat sama dia. Sama di negeri dia ataupun di Mekah, ya. Bermakna wakil dari kaum. Sama ada 7 itu wakil besar ataupun 313 kali itu pun wakilnya sama sekali. Tapi pokoknya ada angka 7, ada 313. Jadi kehadirannya di Mekah adalah mewakili dari sebilangan tersebut. Apabila mereka telah bertemu di Mekah, lalu masing-masing berkata kepada sahabatnya, apakah sebenarnya tujuan kamu datang kemari? Masing-masing menjawab, kami datang ke sini adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kini. Umat Islam tercepit, umat Islam susah, umat Islam ditipu
Umat Islam dianiaya. Umat Islam tak ada tempat sandaran. Umat Islam tak ada tempat untuk naungan. Allah, umat Islam tengah tercepit betul-betul. Ya. Kami mencari seorang pribadi yang mampu memulihkan keadaan dan memadamkan persengketaan yang telah banyak memakan nyawa di kalangan kita. Kami mencari seorang tokoh yang mampu menguasai kota Konstantinia. Konstantinia dia apa? Konstantinopel, iaitu apa? Turkiya. Sebab itu ya, tanda Dajjal nak keluar apabila kota Turki balik semula ke tangan Islam. Disebutkan kalau dalam kitab ini mengatakan Turki yang dimaksudkan ini bukan Turki sekarang. Turki yang berada di Eropah. Tetapi kalau kita baca kitab lain adalah Turki sekarang ini. Turki sekarang Islam ke bukan Islam? Islam ya. Bermakna dia akan jatuh ke tangan kufar. Turki akan jatuh ke tangan kufar. Turki Islam akan jatuh ke tangan kufar. Dan akan dapat balik dari zaman Mahdi, akan dapat balik. Turki itu zaman Mahdi dapat balik negeri Turki. Turki sekarang Islam ke kufar? Islam. Tapi meringit-ringit nak masuk dalam kufar, nak masuk dalam EU, nak masuk dalam Europe, nak masuk dalam Europe. Kita dalam Europe, kenapa tak masukkan kita? Kenapa tak masuk? Dia meringit-ringit nak masuk. Orang tak nak masuk, dia sendiri nak masuk dalam Europe. Betul-betul dia ambil dalam Europe. Nanti umat Islam tarik balik Turki. Imam Mahdi tarik balik Turki, itu tanda perangnya apabila Turki dapat diambil balik semula oleh orang Islam, maka akan keluarlah Dajjal. Bermakna dah sampai maksimum. Dan strongnya Mahdi pun dah kuat sampai Turki dia boleh dapat balik. Maknanya dah strong, ketika tu Dajjal baru keluar. Ya, negeri Konstantinopel. Dan disebut dekat sini Turki yang dimaksudkanlah Turki yang di Europe. Betul lah, Turki memang di Europe. Dan Turki akan masuk balik semalam dalam Europe. Dan kita akan ambil balik semula. Ya. Sebenarnya kami telah tahu namanya dan nama ayahnya serta ibunya dan tanda-tanda tenteranya. 7 orang ni tahu tau. 13 ni tahu. Siapa yang akan jadi Mahdi dia tahu. Dia orang dapat khabar, dia dapat info daripada Allah Ta'ala. Nanti kita tengok sifat Mahdi. Ya, macam mana orang tahu, orang kenal. Dia orang dah dikhabarkan Allah Ta'ala siapa yang akan jadi Mahdi. Siapa akan jadi Mahdi, mereka dah dapat khabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Long before this zaman. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, Syekh kami akan jadi Mahdi. Atau menurut Syekh kami, fulan akan jadi Mahdi. Kau jangan percaya. Sebab ini top secret Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan beritahukan kepada orang yang pembocor rahsia. Itu top secret Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan berikan pada orang yang bocor rahsia. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, gini Mahdi, fulan Mahdi. Bukan. Sebab itu top secret Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak beri kepada orang-orang yang pembocor rahsia. Ya. Sebenarnya kami telah tahu namanya dan nama ayahnya serta ibunya dan tanda-tanda tenteranya. Lalu mereka bersepakat untuk mencarinya di sekitar kota Mekah. Apabila mereka telah menemuinya, ia tidak mahu mengaku bahawa dia adalah pribadi yang dicari-cari itu, lalu melarikan diri ke Madinah. Jadi dia tahu, apabila orang tahu dia, Tuan Imam Mahdi naik, Tuan Imam Mahdi naik, kami ba'at. Mana kau tahu aku? Tahulah, kami dah tahu, jangan pura-pura, tak ada, kami dah tahu. Dia tak nak, dia lari ke Madinah. Dia lari pergi Madinah, kenapa? Dia pergi Madinah bukan nak selamatkan diri, dari Madinah minta mandat. Kerana night before, dia pun tahu dia Mahdi. Tapi dia masih takut. Night before Allah Ta'ala, satu malam saja Allah installkan dia. Dia bukan daripada orang jahat ya. Mahdi bukan daripada orang-orang awam ya. Maksud orang awam di sini adalah apa? Kerja macam kita, berdakwah macam kita, makan nasi macam kita, naik flight macam kita. Itu maksudnya dia punya awamnya. Tapi bukan dia orang PL macam kerja awam, tujuan perata ke apa, bukan gitu. Dah ulama dia ulama. Dia ulama ya. Kalau orang minta dia naik, dia tak mau naik. Dia pergi mana? Tapi tadi malamnya, satu malam kalau dah downloadkan, dah installkan dia bahawa dia Mahdi, kerja apa nak buat semua dah tahu. Semuanya begitu ya. Dia pelantikan wali-wali there and then ya. Macam Nabi, nak jadi Nabi terus peluk Jibril, peluk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak pergi Mi'raj, serta-merta itu jam juga angkat. Allah punya kuasa. Maka Mahdinya takut, maka dia berangkat balik ke Madinah. Satu hari dia boleh sampai semula ke Mekah. Kalau dulu mungkin dia terbang. Sekarang dah ada kapal terbang antara Mekah Madinah. Macam antara Johor dengan KL. Ataupun ada bullet train pun dah ada. Ataupun naik kereta. Saya pernah pergi kereta antara Mekah sama Madinah. 3 jam sampai. Kalau naik bas makan 5-6 jam tau. Berhenti kan. Tapi naik kereta punya laju Arab punya pecut. Allah. Naik limousin saya antara Mekah pergi Madinah.
punya laju bawa 3 jam dah sampai. Kalau dapat orang Johor, sekarang orang Johor pergi KL 3 jam. Boleh balik hari tak? Boleh balik hari. Orang Singapura pergi KL balik hari sekarang. Kita punya, dulu kita Batu Pahat pun tak boleh balik hari. Dulu Batu Pahat pun tak balik hari ya. Waktu pergi Batu Pahat pun kena tidur 2-3 hari. Allah. Batu Pahat mau pakai seminggu aja dapat 2 tempat aja Batu Pahat mau. Melaka pun tak dapat. Allah. Zaman dulu kita masih kecil-kecil lah. Sekarang 1 hari boleh pergi daripada Mekah pergi ke Madinah. Dia ngadap Rasulullah, dia ambil mandat daripada Nabi SAW. Dia istikharah di sana, mantap hati dia, baru dia balik. Dia balik, mereka paksa lagi. Naik, kau tak naik kita bunuh kau. Dia pakai paksa tau, ni kes ni. Naik, jangan tak naik. Kau tak naik kita bunuh kau. Dan kau berdosa, kau tak naik. Ni umat Islam dah payah. Memang gitu Dia pakai force. Dia pakai force. Orang ni wali-wali dia punya cara begitu dia keras dia keras paksa. Imam Mahdi pun naik baiat semua itu. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sekian saja kami ucapkan. Terima kasih. Semoga Allah Taala ampunkan dosa kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.